Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Bantuan e-dompet RM100 bakal ditunaikan kepada penerima yang layak Disember ini. Kementerian Kewangan menyatakan fokusnya bagi bantu golongan B40 dan M40 yang berpendapatan RM100,000 ke bawah. Dalam pada itu, sumbangan asas rahmah SARA sebagaimana diumum dalam Belanjawan 2024 akan memanfaatkan 700,000 penerima sumbangan tunai rahmah. Penerima yang layak bakal terima sumbangan berjumlah RM100 sebulan untuk tempoh setahun. Susulan pengumuman India meneruskan ekspor 170,000 metrik tan beras putih bukan basmati ke Malaysia, KPKM akan mengadakan perbincangan termasuk berkaitan harga. Malah beberapa perkara perlu diperincikan sebelum membuat sebarang keputusan lanjut. Sementara itu, tarikh laksana pengapungan harga ayam dan telur akan diumum pada 30 Oktober. Bagaimanapun, perincian mengenai pengapungan harga dua bahan mentah itu masih dalam perbincangan bersama industri pengeluar. Persimpangan bertingkat alam damai di lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang SUKE dibuka kepada pengguna bermula tengah malam ini. Persimpangan sepanjang 1.5 km itu menyediakan akses terus antara jajaran utama lebuh raya SUKE dengan Jalan Alam Damai. Ia sebagai alternatif pengguna MRR2 atau Jalan Lok Yu elak kesesakan ketika waktu puncak. Kebebasan Badan Kehakiman Negara terus dipertahan. Ini sekaligus menolak dakwaan campur tangan kerajaan perpaduan dalam soal perundangan negara. Perdana Menteri menegaskan sebuah badan kehakiman yang bebas, tidak berat sebelah dan berwibawa diperlukan dalam menegakkan kedaulatan undang-undang. 51 laporan polis direkodkan berhubung aktiviti kumpulan ajaran sesat atau menyeleweng tahun lalu hingga kini. 23 tangkapan dibuat sepanjang tempoh tersebut. Polis sedang pantau rapi 7 kumpulan ajaran sesat yang boleh mendatangkan ancaman keselamatan dan menggugat ketenteraman awam. Aktiviti pelacuran di sebalik premis refleksologi dan spa di Johor Bahru malah aktif menerusi aplikasi WhatsApp dan Telegram. Taktik licik itu berjaya dihidu imigresen. 16 individu dicekup termasuk wanita dari Thailand, Vietnam dan Indonesia. 3 lelaki tempatan bertindak sebagai penjaga dan kapten premis ditahan. Premis komersial dan kediaman yang diubah sesuai untuk dijadikan bilik sewa umpama sarang burung akan terus gempur. Amaran tegas dikeluarkan Menteri KPKT kerana ada pemilik premis kediaman bertindak ubah sesuai rumah dan bilik tanpa kelulusan pihak berkuasa. Pemilik premis harus patuhi spesifikasi ditetapkan bomba dan PBT supaya tidak terdedah risiko kebakaran. Penolong pegawai perubatan di sebuah hospital di Temeloh mengaku tidak salah atas 12 pertuduhan terima rasuah berkaitan kerja pengurusan jenazah. Tertuduh didakwa menerima wang daripada 3 individu berbeza berjumlah RM3,350. 27 November ditetapkan tarikh keputusan kes dan penyerahan dokumen. Mahkamah Magistrate Ipoh menetapkan 10 Januari depan tarikh sebutan semula kes tukang kebun dituduh membunuh pengawal keselamatan sekolah. Tertuduh K. Ravindran dituduh menyebabkan kematian Faisal Asri di dalam pondok pengawal SJKC Seri Butan di Simpang Pulai minggu lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkod tertuduh. Baik, ini pula di Kota Baru. Guru Besar mengaku tidak bersalah atas 10 pertuduhan menggunakan jawatan untuk mendapat suapan kira-kira RM8,000. Zailani Harun dituduh melakukan perbuatan itu antara Januari 2021 hingga Julai 2022. Dia didakwa menggunakan jawatan dengan memilih syarikat milik isterinya untuk membekalkan barangan sekolah. 20 November, sebutan semula kes. MyTV Broadcasting sedia berhad umum penggantungan saluran Awesome TV berkuat kuasa 2 November ini. Keputusan itu diambil berikutan isu komersial melibatkan pembayaran fee akses kepada MyTV meskipun pelbagai usaha telah dibuat. MyTV mohon maaf atas sebarang kesulitan susulan tindakan tersebut. 100 notis saman dikeluarkan JPJ Kedah terhadap pemandu kenderaan barangan dan perkhidmatan atas pelbagai kesalahan. Antaranya bawa lebih muatan,
tiada lesen memandu dan lesen GDL, lesen kenderaan motor tamat tempoh serta tiada perlindungan insurans. Kesalahan lain memandu di lorong kanan berterusan termasuk menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Sebuah lori terbalik ketika cuba membelok di Taman Bersatu Kuala Kedah pagi tadi. Kemalangan menyebabkan tumpahan diesel dan minyak enjin lori terbabit. Pasukan bomber dari Jalan Raja, Alostar, bergegas ke lokasi kejadian bagi kerja pembersihan dan penyelamatan. Ular sawa batik seberat 140 kg berjaya ditangkap APM Kubang Pasu, Kedah. Reptilia sepanjang 7 meter itu kelihatan lemah selepas menelan seekor kambing di sebuah kandang di Kampung Batu Hitam, Kodiang. Ular tersebut diserah kepada perkhidmatan untuk tindakan lanjut. Di Hulu Kemaman, seekor harimau kumbang yang tersesat di kawasan hutan Simpan Cerol berjaya ditangkap. Haiwan liar itu dikatakan sering berkeliaran sejak Ahad lalu dan menimbulkan kebimbangan pekerja ladang berdekatan. Perkhidmatan Terengganu memaklumkan harimau jantan seberat kira-kira 30 kg itu berjaya diperangkap Selasa lalu. Syur mewajibkan saringan tapisan keselamatan terhadap calon yang ingin bekerja sebagai pengasuh diperinci. Perbincangan lanjut dijalankan antara JKM, KDN dan PDRM. Jelas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, antara yang diteliti, calon pengasuh dan pengusaha taska juga dikendaki jalani ujian psikometrik bagi mengukur tahap kesihatan mental dan kecenderungan minat kerjaya. Aspek pemasakan CCTV juga diperinci. Baik, kes cerai babitkan pasangan Islam di Perlis meningkat. 1,000 permohonan penceraian diterima Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis setiap tahun. Antara penyebab suami gagal beri nafkah termasuk terlibat penagihan dadah selain kehadiran orang ketiga. Lebih 4,000 tan belian secara terus dari ladang dilakukan Fama sebelum diedar dan dipasarkan kepada pengguna. Fama turut menyediakan fasiliti seperti sewaan bilik sejuk dan logistik bagi menyimpan produk segar pertanian. 45 usahawan pemasar Fama dibangunkan setelah mendapat bekalan daripada 450 pengeluar melibatkan jualan bernilai 1.9 juta ringgit. Ini pula inisiatif meningkatkan pengeluaran padi, projek menaik taraf pengairan muda MADA dengan peruntukan RM3 bilion dijangka dilaksana bermula tahun depan. KPKM menyatakan ia meliputi kerja menaik taraf infrastruktur pengairan sekaligus menjayakan sasaran penanaman padi 5 musim dalam tempoh 2 tahun. Peratusan pelajar aliran STEM melonjak kepada 45.73% tahun ini. Pelbagai inisiatif digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan. Antaranya tingkatkan minat murid melalui pendekatan pembelajaran baru dan pemantapan kurikulum pendidikan STEM. Jelas Menteri Pendidikan, Jawatankuasa STEM turut membincangkan isu kritikal bagi memastikan matlamat tercapai. Peruntukan khusus disediakan bagi mangsa bencana banjir terutama melibatkan bantuan makanan dan bekalan asas. Menteri Besar Selangor menerusi pemerpadanan MBI kini bersedia dengan apa jua situasi luar jangka terutama ketika peralihan monsun Timur Laut nanti. Di Terengganu, lebih 700 petugas perubatan dan kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri siap siaga berdepan musim tengkujuh. Bergerak dalam 160 pasukan, mereka bersedia untuk ditempatkan di pusat perpindahan sementara seluruh negeri jika berlaku banjir. APM Sarawak pula mengadakan latihan Excon secara serentak di seluruh negeri sebagai persiapan menghadapi monsun Timur Laut. 2,666 anggota APM siap sedia termasuk kelengkapan aset dan logistik. Kawasan kerap berlaku banjir antara yang diberi perhatian. Rang undang-undang anti lompat parti dalam kalangan adun Pahang sedang peringkat perbincangan untuk dibentang. Menteri Besar berkata perbincangan tersebut perlu dilakukan kerana BN tidak memiliki majoriti 2/3 dalam Dewan Undangan Negeri selepas PRU15. Nasi biryani Johor diangkat makanan warisan Johor. Sajian ini tersenarai dengan menu lain seperti telur pindang, kuih lopes dan mi rebus yang mendapat pengiktirafan selepas fasa penyelidikan di beberapa daerah. Nasi biryani Johor juga bakal disyorkan untuk menjadi salah satu warisan tidak ketara untuk diiktiraf di bawah UNESCO.
Dasar pelaksanaan permit import AP ke atas kenderaan import sepenuhnya masih relevan dan perlu dikekalkan. Pelaksanaannya bagi pantau dan sokong perkembangan industri automotif tempatan termasuk kenderaan elektrik EV. Justru jelas Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri setakat September lalu, bilangan EV yang berdaftar mencecah 12,000 unit. Sementara itu, dianggar 2.83 juta tan pelepasan gas rumah hijau dapat dikurangkan jika negara berjaya capai sasaran 1.5 juta EV. Menurut Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, kelulusan bagi projek stesen pengecas EV juga akan dipercepat bagi tingkatkan penggunaan kenderaan tersebut. Dalam perkembangan sama, Yinson Green Tech menjangkakan pasaran EV terus berkembang tahun depan dengan lebih banyak perkhidmatan berkaitan mobiliti elektrik ditawarkan. Perkembangan dipacu dasar kerajaan berkaitan pelaburan menyokong pembangunan industri EV. Industri minyak sawit perlu manfaatkan kekuatan industri halal negara. Ini bagi perkukuh usaha promosi minyak sawit khususnya melibatkan pasaran baru. Timbalan Perdana Menteri berkata standard pensijilan halal Malaysia berintegriti tinggi dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Ia sekaligus menyumbang kepada usaha mengembangkan ekonomi halal dengan potensi pasaran lebih 2 bilion populasi dunia. Jumlah perdagangan ekspor dan import Malaysia pada September 2023 kekal menguncup untuk bulan ke-7 berturut-turut sejak Mac. Ini berikutan permintaan global yang perlahan dan harga komoditi lebih rendah. Jumlah perdagangan berkurang 12.6% kepada 224.4 bilion ringgit. Ekspor menyusut 13.7% kepada 124.5 bilion ringgit dan import menurun 11.1% kepada 100 bilion ringgit tahun ke tahun. Kerajaan negeri melalui Perbadanan Bioteknologi Melaka mohon geran RM2 juta bagi penambahan kolam ternakan udang putih di Zon Industri Aquakultur Sempang. Hasil ternakan tersebut akan dijual di pasaran tempatan serta program jualan agromadani dan jualan rahmah dengan kerjasama Fama dan KPDN. Usaha tersebut bagi menyokong program sekuriti makanan negeri. Johor bakal beri perhatian terhadap pelaksanaan projek sedia ada melibatkan bangunan Sultan Iskandar dan Kompleks Sultan Abu Bakar. Ini berikutan terdapat pertambahan jumlah pengguna bagi kedua-dua hala Malaysia-Singapura. Jumlah pengguna melebihi 98 juta dengan jangkaan meningkat hingga 136 juta hujung tahun ini. Dalam pada itu, RM6.6 juta diperuntuk Johor bagi membiayai program bantuan gerakan koperasi negeri sejak 2016 hingga tahun ini. RM1.5 juta daripadanya diperuntuk bagi operasi koperasi selepas pandemik COVID-19. Ia manfaatkan 299 koperasi kluster kecil dan mikro pada tahun 2022. Tahun ini pula RM1.8 juta diperuntuk bagi tujuan sama. Halang pembunuhan beramai-ramai orang awam di Gaza. Untuk tujuan itu, Malaysia terus zahirkan komitmen akan menggunakan segala usaha diplomatik dalam kerjasama dengan rakan negara lain. Sementara itu, kutipan tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin yang dikendalikan Kementerian Luar kini berjumlah RM81 juta menghampiri sasaran RM100 juta. Zionis terus menyasarkan orang awam sebagai tindak balas menentang Hamas. Kementerian Kesihatan di Gaza berkata sebahagian besar mangsa yang terkorban dalam serangan di Hospital Al-Ahli Arab adalah wanita dan kanak-kanak. 40% daripada kes yang dibawa ke hospital juga libatkan kanak-kanak. Perkara itu disahkan oleh seorang doktor yang bertugas menyelamatkan mangsa. Pemimpin dunia mengutuk tindakan pengumuman hospital di Gaza oleh rejim Israel. Buat kali pertama, rata-rata pemimpin barat turut mengkritik Zionis dengan menyifatkan perbuatan mereka sebagai kejam dan sangat keji. Setiausaha Agung PBB, Antonio Guterres turut menzahirkan kekesalan. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan komprehensif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.